Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Yusarimi bin Mat Yusof. Okey, jadi daripada SMK Kuala Besut. Jadi hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Tajuk bab 5, sains tingkatan 5, bab 5, sebatian karbon. Okey, jadi hari ini kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu tajuk hidrokarbon. Untuk objektif pembelajaran ini, insyaAllah, selepas kita belajar ni, insyaAllah pelajar akan dapat memerihalkan sebatian hidrokarbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperolehi daripada sumber-sumber semula jadi. Yang kedua, pelajar juga dapat menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6. Dan juga, insyaAllah kalau ada masa kita akan teruskan dengan sebatian alkohol. Okey, apa itu sebatian alkohol? Okey, apakah kegunaannya dan bagaimana cara nak hasilkannya? Okey, serta kesan-kesan penyalahgunaan alkohol ni kepada kesihatan manusia. Okey, kita pergi kepada hidrokarbon. Hidrokarbon. Okey, jadi kalau nak faham apa maksud hidrokarbon tu, sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, kita panggilkan sebagai hidrokarbon. Okey. Jadi biasanya hidrokarbon ni sumber hidrokarbon, sumber utama hidrokarbon ni ada satu je, tiga. Yang pertama daripada petroleum. Okey, daripada petroleum. Yang kedua daripada gas asli, dan yang ketiga daripada arang batu. Saya rasa saya dah cerita dah. Okey, arang batu tu daripada mana? Okey, depan ni kita akan ada lagi bagaimana terhasilnya pembentukan arang batu dan bagaimana terhasilnya pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, petroleum ni satu kalau negara yang ada petroleum sebenarnya adalah satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, kalau petroleum ni banyak kegunaannya. Okey, negara kau boleh lihatlah negara yang ada sumber petroleum minyak ni, okey, dia mempunyai kekayaan yang tinggi. Okey, contohnya negara Qatar, negara Kuwait, negara Brunei. Okey, mewahlah sebab petroleum ni kita akan tengok macam mana petroleum ni, apakah fungsi petroleum. Jadi petroleum ni adalah asalnya daripada sumber ni adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Ia asal bukan mudah nak dapat petroleum ni. Ia asal daripada hidupan laut yang mati, yang terbenam di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Jadi kita dapat ni, negara kita, mana-mana negara yang ada petroleum ni bukan ambil masa 2, 3, 4, 5 puluhan tahun. Dia ambil masa berjuta-juta tahun dahulu. Okey, hidup lepas mati di laut. Dulu kebanyakan, kalau kita tengok, kebanyakan bumi ni terdiri 70% daripada lautan. Laut saja ni, darat tak banyak mana. Dulu lautan lagi luas. Sekarang ni dah semakin banyak dah dia punya daratan. Okey, so hidupan yang mati di laut tu, selepas berjuta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut di bawah pelapisan tebal batu dan lumpur. Lepas mati, dia akan dikambus oleh lumpur, di pasir, batu, kambuh. Dia mengalami kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap pada persekitaran, dan proses penguraian oleh bakteria. Tiga proses itu. Tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap oleh persekitaran, dan penguraian oleh bakteria pengubah sisa itu menjadi petroleum dan gas asli. Ada side effect sikit. Apalah, saya malas nak rakam balik. Jadi lama-lama berjuta-juta tahun kemudian, laut terbentuklah petroleum dan gas asli. Gas asli ni hasil daripada proses tekanan tadi semua sekali. Petroleum yang dia punya ketepatan lebih rendah ni, dia akan naik ke atas, setakat dia lebih rendah, dia akan naik ke atas, dia kuat menjadi gas asli.
Okey. Hasil daripada proses tadi lah. Proses hidupan laut yang mati yang terbenam di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Proses-proses seterusnya menyebabkan berjuta tahun dapatlah hasilnya petroleum. Cuba itulah kalau buat tengok petroleum ni kebanyakannya dia dapat di laut. Nak gali petroleum tu panggil offshore tu di laut, bukan dekat, jauh. Pergi dengan guna helikopter. Nak pergi laut, pergi kat dia punya stesen dia tu. Lebih kurang kadang-kadang ada lebih kurang beratus-ratus kilometer, 150, 240 kilometer daripada darat. Jauh, memang jauh. Okey. Seterusnya ada pembentukan arang batu. Arang batu ni berjuta tahun dulu kok. Sama juga dengan proses yang berlaku untuk menghasilkan petroleum. Tapi arang berlaku ni ia berlaku kepada sisa tumbuhan mati yang tertanam secara semula di dalam tanah. Tumbuhan. Kalau petroleum tadi hidup tumbuhan ke ataupun tumbuhan ataupun haiwan dia dalam laut tu. Tapi kalau yang ni arang batu ni daripada tumbuh-tumbuhan di darat. Okey, selepas berjuta tahun sisa tak tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu tebal, pasir, lumpur. Sama tadi, pergabungan keserta tekanan oleh lapisan batu, haba yang daripada persegaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Ni bukan arang kayu awak dengan bakar je, ni arang batu. Arang kayu tu tak lama mana buat, sehari dua hari siap dah, bakar je. Ni mengambil masa berjuta-juta tahun dahulu. Okey, proses tekanan, haba, tekanan dan haba yang disebabkan pada persegaran dan proses penguraian oleh bakteria. Lama-lama jadilah arang batu. Arang batu ni kita gunakan untuk sebagai untuk memanaskan air wak untuk menghasilkan kuasa barulah. Kalau awak tengok kalau dulu dia guna kereta api wak tu yang dia bakar cedok batu hitam tu ke dalam tu ada arang batu lah. Okay. So daripada dua proses tadi, arang batu dan petroleum, awak nampak ada apa perbezaan kedua-duanya tu? Perbezaan di antara pembentukan petroleum dan arang batu. Okey. Ada dua lebih kurang perbezaan dia. Yang pertama, arang batu ni daripada tumbuh-tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu dan dia berlaku di daratan. Di daratan. Ia tumbuh-tumbuhan yang besar lah ni. Yang mati berjuta tahun lalu berlaku di daratan. Manakala petroleum dan gas asam laut daripada haiwan dan tumbuhan, hidupan laut. Yang mati berjuta tahun dulu. Dan berlaku di lautan. Berlaku di lautan. Tengok dua perbezaan tu. Persamaan dia sama-sama mengalami proses tekanan, pemanasan haba, penyerapan haba yang tinggi dan penguraian oleh bakteria. Sama je, mengambil masa berjuta-juta tahun dahulu. Dan ni adalah sumber tiga ni adalah sumber hidrokarbon. Sumber hidrokarbon. Nak dapatkan hidrokarbon ni, nak dapatkan petroleum ni, yang kita dapat tu minyak hitam, seketul minyak hitam yang warna hitam pekat yang kita gali tu. Jadi nak dapatkan bahan-bahan lain, nak dapatkan daripada petroleum ni, dia kena ada proses. Kita kena proses dia. Kita proses, nama dia penyulingan berperingkat. Proses penyulingan berperingkat. Macam mana penyulingan berperingkat tu? Dia ambil petroleum yang hitam tu, ambil satu tang dia bakar, masuk dalam dia punya logi dia. Yang bakar nyala tu. Dan setiap bahan ni, kalau kita tahu setiap bahan dia mempunyai takat didih yang berbeza. Tak sama setiap bahan ni. Air takat didih dia 100. Takat didih 100 dia mendidih dah. Kalau alkohol tu rendah lagi. Lebih kurang 70 80 dah. Alkohol awal lagi.
tak dapat 70. Alkohol lebih kurang 40, 30 dah mendidih dah. Dan bahan bakar sama. Minyak takat dia tinggi lagi daripada air 100 lebih, 200 lebih. Okey. Jadi takat dia bahan tak sama. Daripada benda tu, daripada itulah bacteria ni, daripada konsep itulah bacteria ni akan dapat menghasilkan bahan-bahan yang lain. Okey. Contoh dia panaskan bacteria yang hitam tu pada suhu 30 darjah Celsius tu, dia akan meruap, dia akan mendidih. Mana gas asli akan naik ke atas. Akan naik ke atas. Kalau awak tengok kat sini, ni petroleum relau, dia panaskan petroleum sini. Okey, pada suhu yang 30 ni dia akan meruap. Gas akan meruap naik dalam bentuk wap. Dia akan naik, sini ada jalan dia ni lah. Naik sampai ke atas ni. Sampai ke atas dia akan keluar lah ke atas ni. So 30 ni dia pun kumpul lah. Ambil lah kumpul gas asli ni. Suhu 30 dah dapat lah gas yang kita nak masak tu. Okay. Lepas tu panas lagi. Pada suhu yang lebih kurang 40 hingga 75 pula, petrol pula. Gas petrol pula akan meruap. Naik ke atas. Naik ke atas. Okey, dan dia pun tak ada. Dia ada satu dia akan masuk. 40. Dapatlah bahan api kenderaan, minyak petrol. Okey, panas lagi pada suhu 75 hingga 50 dapat pula nafta. Nafta ni untuk apa buat? Nafta ni kita buat, kegunaan dia untuk membuat plastik, bahan plastik. Nak buat PVC, nak buat peldi, nak buat gayung yang kita guna tu, macam-macam plastik lah dia buat daripada nafta ni. Okey, panas lagi pada suhu lebih kurang 150. Okey, ni 150 ni dapatlah kerosin. Kerosin tu apa kerosin ni? Kerosin ni adalah minyak bahan api untuk kapal terbang. Kapal terbang ni tak guna minyak petrol. Dia guna minyak kerosin. Okey, guna minyak kerosin. Okey, 150 dengan 230. Panas lagi dapatlah minyak diesel. Minyak diesel. Apa lagi? Minyak diesel 230 hingga 250. Okey, lepas tu panas lagi akan naik pula. Pada suhu 250 hingga 300 naik pula minyak pelincir. Minyak pelincir awak guna tu lah 40 tu minyak pelincir. Dan kalau panas lagi, dalam 300 hingga 550 awak akan dapat minyak bahan api. Ini guna untuk kilang, untuk proses kilang-kilang kita guna minyak bahan api. Okey. Dan yang akhir sekali lepas habis semua sekali tu, masih ada lagi yang kegunaannya, bitumen. Okey, bitumen ni apa bitumen ni? Okey, minyak tar, orang panggil minyak tar. Ni untuk tar jalan. Dia guna nama dia bitumen. Kalau awak tengok bahan-bahan yang dihasilkan semua sekali ni benda-bahan yang mahal saja. Daripada petroleum tu, seketul tu, dia akan dapat menghasilkan benda-benda yang daripada semua, daripada semua peringkat adalah benda yang mahal. Kalau awak tengok gas asli ni, gas asli ni setong ni yang tong kecil lebih kurang 28, tong besar 30 lebih ni setong. Sama juga dengan bahan api lain, petrol. Okey, yang atas hok ngelah sekali bitumen pun mahal ni. Buat tar jalan ni. Tar jalan ni kalau awak tengok, kadang-kadang tengok ada orang yang kadang-kadang adalah pekerja-pekerja yang India ke, biasanya India punya yang masuk kampung. Kalau kat kampung saya dululah, mari tanya nak beli tar tak? Tar lebih dia buat jalan. Okey, lebih tu dia ambil lah. Jaja tanya, nak buat depan rumah tu. Kecilnya lebih kurang besar ada 3 kaki, 3 meter dengan 2 meter gitu je. Lebih kurang 500 lebih. Tar ni mahal sebab itulah kos untuk buat jalan raya ni mahal. Kos untuk buat jalan raya ni memang mahal. Okey, sebab tar tu mahal daripada petroleum. Jadi sebab itulah beruntungnya negara yang ada petroleum. Daripada petroleum tu dapat menghasilkan banyak bahan. Okey, petrol, nafta, kerosin, diesel, minyak pelincir, minyak bahan api dan bitumen. Okey, jadi proses dia ni awak kena hafal ni penghasilan ni.
kita tengok sesa macam mana nak hafal tu. Okey, yang pertama gas asli. Gas asli, gas wak masak tu. Wak masak. Yang kedua menghasilkan petrol. Petrol ni untuk kenderaan. Okey, yang ketiga nafta. Nafta ni bahan-bahan plastik, menghasilkan bahan plastik. Okey, yang empat okey, kerosing. Kerosing. Okey, yang kelima okey, diesel. Yang keenam okey, benda yang keenam pelincir, minyak pelincir. Okey, yang seterusnya adalah minyak bahang api. Dan yang akhir sekali bitumen. Okey. Kalau saya zaman-zaman dulu, zaman sebelum zaman Mas Bersemuka tu memang saya suruh hafal semua yang ni. Okey, hafal je. Okey, mudah je ni hafal. Okey, sini ya, hafal ni ada 2 3 kaedah. Kadang-kadang kita buat ayat, kita buat ringkasan, awak boleh buat yang gambar rajah macam ni, kita nampak buat ayat ataupun akronim, nama pendek gitu. Okey, contoh rukun kahwin, siswa, ada saksi, ada suami, ada isteri, saksi, tu kita panggil akronim. Okey, kalau tak boleh buat ayat, kita buat ayat. Yang penting mudah kita nak ingat. Okey, saya buat sini. Okey, ni benda ni gas asli. Gi pantai nampak. Okey, kegu dating mana betting banyak pelik. Betting perinci, tapi perinci je, pelik bersama bininya. Okey, so pilih anak ayat nak. Gi patah nampak kegu dating pelik bersama bininya. Okey, jadi kita mudah nak anak tengok ayat dia. Okey, sampai tu hafal jugalah dia punya suhu-suhu dia dan kegunaan dia. Okey, ni contoh dia. Awak boleh buat macam-macam lagi. Okey. Okey. So petrol ini adalah satu campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ini perlu dihasilkan melalui proses penyulingan berperingkat, nama dia. Okey. Proses peringkat ini menggunakan cara pecahan. Okey. Kerana pecahan-pecahan ini mempunyai takat didih yang berbeza. Saya cerita dalam belakang tadi. Okey, dalam untuk dalam kelas pula, dalam makmal pula, dalam sekolah kita boleh buat mana eksperimen dia. Okey, ni contoh eksperimen yang kita boleh buat kat sekolah. Ni yang sah ya ni. Okey, bismillah. Mudah je. Ambil petroleum, letak dalam ni, lepas tu salurkan ke dalam dalam tabung uji ni, tabung gas. Okey, lepas tu letak je air batu ni supaya wak yang dihasilkan tu dapat disejukkan dengan cepat kan. Okey, so awak tak ada lah. Tengok suhu dia. Okey, tengok suhu tadi. Kalau suhu 30 dah gas, dapatlah gas. Okey, dah dapat gas ini, ambil je gas tu. Lepas tu suhu 45 hingga 75 tu benda lain pula. Tak ada lain pula. Okey, ni secara biasa. Tapi kalau sekolah yang ada lebih advance sikit, dia ada peralatan lebih tu lagi, dia guna Liebig condenser. Guna condenser Liebig. Dan ada alat dia ni. Sekolah saya dulu ada ni. Alat ni dia jadi proses dia dengan lebih cepat lagi lah. Okey, untuk penyulingan. Konsep yang asas je. Kita panah takat didih dia yang berbeza. Takat didih yang mula-mula tu 30 darjah Celsius tu keluar gas. Dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas dia lalu kepada kondenser Liebig tu. Okey, kondenser Liebig ni disambung dengan air. Air masuk, air keluar. Tujuan dia nak menyejukkan gas yang terhasil lah. Jadi gas akan terkondensasi menjadi cecair sini. Okey, jadi cecair boleh kutip, boleh simpan sini. Okey. Tadi gas petrol pun sama, dia meruak naik dalam bentuk gas, lalu ke kondenser Liebig ni disejukkan. Okey, dia jadi cecair. Okey, akan dapat dikumpulkan dalam menggunakan ke dalam
kong ni. Okey, sama je konsep ni sama je. Dan ini adalah contoh bilangan bertingkat. Okey, jadi hidrokarbon ni pula, hidrokarbon ni pula ada dua jenis. Jenis hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, ada dua jenis hidrokarbon. Jadi hidrokarbon yang tepu ni contoh dia adalah alkena. Okey, alkena ni adalah hidrokarbon tepu. Okey. Kalau awak tengok alkena ni dia ada ikatan tunggal. Ikatan tunggal tu. Ada ikatan tunggal, tu kita panggil alkena. Mana pada hidrogen tepu ni pula biasanya mempunyai satu ikatan kovalen ganda dua di antara atom karbon dengan atom karbon. Maknanya ada ikatan ganda dua kat sini ni. Ni. Okey, ni ikatan ganda dua. Kat sini. Ni ikatan ganda dua. Ni ikatan tunggal, ada satu je. Ganda dua ni dua. Ni ikatan ganda dua ni adalah alkena. Okey. Ada satu lagi ikatan ganda tiga. Hidrokarbon juga. Tu nama dia alkuna. Okey, ganda satu, ganda dua, ganda tiga. Okey, ada tiga. Dia punya ni ikatan dia. Satu, dua, tiga. Okey. Ganda tiga ni nama dia alkuna. Tu contoh juga adalah hidrokarbon. Ingat hidrokarbon ni ikatan karbon sebatian yang mempunyai unsur hidrogen dan karbon sahaja. Okey, cuba tengok satu-satu. Okey, siri homolog. Okey, dalam kimia organik, satu siri homolog daripada kumpulan sebatian organik tentu yang mempunyai sifat kimianya serupa. Homolog-homolog ni sifat kimia yang serupa. Antara contoh siri homolog termasuklah alkana dan alkena homolog. Kalau belajar kimia, siri homolog ni ada 5 semua sekali. 6. Alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Tu siri-siri homolog. Okey. Jadi kita tengok sini setakat ni dulu alkana dan alkena. Okey, alkana dan alkena. So cuba tengok yang pertama, alkana. Alkana ni sebatian hidrokarbon tepu. Okey, sebatian hidrokarbon tepu. Tepu yang ada dua ni kan. Tepu dengan tak tepu. Tepu ni ikatan satu je. Ikatan kovalen tunggal. Ni je ikatan kovalen tunggal. Ni ikatan kovalen tunggal je tu. Ni satu tak ada yang dua. Ni kita panggil tunggal. Okey, setiap atom karbon dalam molekul akan mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon yang lain. Oleh sebab akan merupakan satu siri homolog, setiap atom ahli siri homolog akan dapat oleh formula CnH2n campur 2. Okey, so alkana ni formula dia ingat alkana formula dia CnH2n. Okey, campur 2. Macam mana ni? Cn ni apa nama pula ni? Okey, kalau awak belajar N tu 1, 2, 3, 4. N ni kalau awak boleh masuk sama ada 1 ke 2. Kalau awak masuk C tu 2, H 2, N ni gantilah dengan 2. Okey, campur 2. Jadi formula dia adalah C2H 2 darab 2, 4 campur 2, 6. C2H6. Okey, ni salah satu contoh alkana. Kalau nama dia ni C2 ni etana. Okey. Kalau awak letak C tu sama dengan 3, C3H 2 darab dengan 3 campur 2. So dia akan jadi C3H 8. Okey, ni propana. Okey, ni contoh-contoh alkana. Ingat alkana ni dia ada satu ikatan ikatan tunggal. Okey, ikatan tunggal. Okey. Ni pula ada alkena. Alkana
Alkena. Alkena, nak kenal alkena ni, tengok ni, ni kita panggil ni, nama dia ni. Ni kita panggil ikatan ganda dua. Ikatan ganda ni adalah kita panggil kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi, nak kenal dia tu alkena, tengok kumpulan berfungsi. Kalau dia ikatan ganda dua, tu adalah alkena. Alkena. Saya tak tepu. Sebab apa tak tepu? Sebab nak putus ikatan dia susah. Kena putus ikatan. Ni kena putus ikatan sini. Ada dua ikatan sini. Mana kena putus satu. Jadi susah sikit putuskan dua. Kalau satu tu mudah. Sebab tu dia alkena adalah dia punya hydrocarbon tak tepu. Setiap molekul alkena mempunyai sekurangnya satu ikatan kovalen ganda dua di antara atom karbon dengan atom karbon. Sebab tu awak tengok alkena ni kat sini. Dia bermula dengan dua. Dia tak ada satu. N1 tak ada. Apa N1 tak ada? N1 tak ada. Apa tak ada? Sebab dia kena gabung. Kalau so nak gabung, apa nama? Kalau so ni. Kan? So, C nak gabung apa? Tak ada. Nak gabung ikatan. Dia syarat dia kena ada ikatan dengan benda dua. Jadi ikatan yang dua kena gabung asal lagi C. Jadi patutlah dia kena bermula dengan dua. Jadi kalau dua, awak tengok formula dia alkena. C N H 2 N ni je formula dia. Kalau C2 H 2 darab dengan 2, jadi C2H4. Ni nama dia metana. Etana. Ia ada etana je. Ia tak ada metana. Kalau metan, kalau alkana dia ada. Alkena tak ada. Alkena dia ada etana je. Sebab dia kena bermula dengan dua sini. Boleh tak? Boleh. Oleh sebab alkena merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog dia akan dapat wakilan formula AM CnH2n di mana N sama dengan 2, 3. Dari situ. Jadi kalau daripada yang kita buat tadi, penamaan alkena ni, macam mana nak kenal alkena ni, kalau bilangan N, kita tengok semula. Saya susah. Formula alkana adalah CnH2n campur 2. Kalau N1 dia akan jadi C1H2 darab 1 campur 2. 4. Kalau N2 C2H6. Kalau 3, masuk je lah 3 ni. Masuk dalam C3H2 darab 3, 6 dan campur 2, 8. C4H10. C5H12. C6H14. Ada nama dia. Kalau 1 metana, 2 etana, ketiga propana, 4 buk, 5 pen. Ni nak ambil mana nama-nama ni? Ni kalau belajar bagi kimia kena ngapalah. Satu ni nama dia met. Met 2 3 pro. 4 but, 5 pen, 6 hat. Ada lagi 7 dan 10. Kalau 7 hat, 8 ok, 9 nona, 10 deka. Cuma tambahlah sini. Kalau metana, kalau ada satu C1, metana. Alkana tak ada C1, dia ada C2. Dia ada etena. Etena formula dia awak tengok dia kan C2H2n. Kalau C2H4, C3H6 darab dengan 2 je. So, kalau C2 etana, C3 propena, C4 butena, C5 pentena, C6 hexena. Ni nama-nama alkana dengan alkena. Alkana
Okey, single bond. Alkena. Okey, double bond. Alkana satu single bond. Ikatan single tunggal. Alkena ikatan ganda dua nama dia. Gini. Ini C. Okey, habis berkenaan dengan alkana dan alkena. Okey, selain daripada tadi kita tengok tadi petroleum, arang batu tu semua tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Mana tidak boleh diperbaharui ni dah kabih. Kabih. Sebab itulah banyak saintis-saintis kita cari sumber tenaga yang boleh diperbaharui supaya tak bergantung sangat. Kalau guna sangat habis lagi nak buat guna kan. Jadi antara awak tengok sumber tenaga alternatif ni, okey. Bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui yang semakin berkurang. Mana semakin kurang lama-lama habis. Jadi itu sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Sumber tenaga alternatif ni mana? Apa sumber tenaga alternatif? Sumber tenaga alternatif ni merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan seperti tenaga nuklear dan sumber tenaga baru. Ada dua jenis, sumber tenaga baru ataupun sumber tenaga nuklear. Sumber tenaga baru ni macam mana pula ni? Okey, sumber tenaga baru ni contohnya tenaga solar, tenaga angin. Negara kita tak ada buat tenaga angin ni. Sebab apa? Sebab angin negara kita ni, kita punya negara Malaysia ni dia punya angin tak stabil sepanjang tahun. Ada kadang-kadang ada angin, kadang-kadang tak ada angin, kadang-kadang kuat tak, jadi tak stabil, bahaya. Jadi biasanya tenaga angin ni negara-negara yang punya angin yang stabil, kawasan tepi pantai kalau dia stabil, dia gunalah tenaga angin. Tenaga solar kita ada, tenaga hidro kita ada, hidroelektrik. Okey. Tenaga geothermal ni ada tak di Malaysia? Geothermal ni daripada ni untuk negara-negara yang ada berada di lingkaran gunung berapi. Kita bukan daripada lingkaran gunung berapi Malaysia. Cuma kadang-kadang kalau ada gunung berapi tu ada kesan sikit-sikit juga lah. Kita jauh sikit. Tapi tak mustahil. Ada sebab bumi ni sentiasa bergerak. Gerakan dalam bumi sentiasa bergerak. Sumber tenaga air pasang surut. Air pasang surut pun dia boleh buat sumber tenaga. Pasang surut air kalau banyak. Dia boleh buat satu chapter alat yang boleh menghasilkan tenaga. Okey, tenaga gelombang ombak. Ombak pun ada negara-negara yang menggunakan ombak yang sentiasa ada ombak pantai tu sentiasa bergerak. Dia boleh cipta, boleh reka macam mana ombak tu. Inovasi yang begitu hebat lah. Boleh ombak dengan ada ombak tu dia boleh menghasilkan tenaga. Awak boleh cari sedalam internet negara mana yang ada sumber tenaga guna ombak. Kita ada pada air pasang surut. Negara kita tak ada lagi ni teknologi ombak dengan air pasang surut ni. Kira-kira kita ada solar, ada tenaga hydro power. Tenaga biogeosin pun ada kita Malaysia. Biogeosin ni apa ni? Biogeosin ada sumber tenaga daripada hidupan yang mati. Mati makna dia sebab tu dia letak dalam tidak boleh diperbarui juga sebab selagi tak kiamat hidupan memang akan ada. Tumbuh-tumbuhan memang akan ada. Cuma kurang dengan banyak je. Jadi tumbuhan yang mati, kehidupan yang mati tu dia boleh proses menjadi tenaga biogeosin. Selain daripada tu ada lagi satu jenis tenaga yang amat besar lah. Kalau kita fikir keluarga nuklear ni mesti ada fikir bom je. Bom untuk perang. Tapi tenaga nuklear ni, kuasa nuklear ni semua tenaga yang paling besar, paling kuat sebenarnya, paling hebat. Kalau kita boleh bina satu reaktor nuklear di Malaysia ni, tapi susah sikit lah. Negara Malaysia pun dah dalam ke arah untuk bina reaktor nuklear ni. Tapi perlukan kajian banyak sebab dia radiation ni membahaya. Kena banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena kaji sebelum kita nak buat tenaga nuklear ni. Dan banyak dah negara-negara yang ada reaktor nuklear. Di Jepun, di Amerika ada reaktor nuklear ni. Reaktor nuklear ni bukan untuk perang saja. Tapi kalau dah ada reaktor nuklear ni dia boleh buatlah bom nuklear tu. Jadi reaktor nuklear ni kalau awak pernah main game Warcraft nama apa dulu yang di Singapura perang tu, apabila kita bina reaktor nuklear tu kita punya kuasa untuk menghasilkan
kuasa tu, mula-mula guna jana kuasa, apa tu guna reaktor nuklear. Mana dalam tahun 2020 sampai tahun guna. Apabila dah bina dia reaktor nuklear, kuasa kita punya negara tu semakin kuat. Mudah kita nak bina apa-apa. Jadi reaktor nuklear adalah suatu kuasa yang membekalkan suatu kuasa yang besar, tapi kena tahu cara dia. Untuk bina reaktor nuklear ni kita kena ada banyak lah, kena belajar banyak untuk mengkaji, untuk memastikan supaya dia tidak bocor, memastikan dia tidak bahaya untuk atas sekitaran. Yang ini menjadi tanggungjawab awak, awak ni yang masih belajar ni, untuk belajar dah bidang ilmu nuklear ni. Semoga kita dapat membantu kepada negara. Dia tak bahaya kalau ada step-step dia, ada SOP dia. Sebab negara lain buat, mesti negara kita Malaysia boleh buat juga kan. Banyak negara termasuk Malaysia berpotensi menyelesaikan jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Kebaikan dan keberkatan pembinaan kesihatan kuasa nuklear perlu dinilai sebelum membuat sebarang keputusan. Payah ni hak gege di gambang nak nadi sisa daripada proses-proses bahan radioaktif lah. Tu pun payah dah. Nah itu nuklear lagi lah, perlukan penilaian dan kajian yang lebih mendalam lah. InsyaAllah. So habis setakat tu berkenaan dengan hidrokarbon. Alkana dengan alkena. Satu lagi, hidrokarbon ni, hasil pembakaran hidrokarbon, kau pernah bakar tak? Salah satu hasil hidrokarbon ni kita buat polystyrene kan. Polystyrene yang bekas makanan tu. Awak pernah ambil tak bakar polystyrene tu? Awak ambil polystyrene tu, awak bakar dia. Kalau awak bakar polystyrene tu, awak akan nampak dia. Hasil pembakaran hidrokarbon ni dia akan nampak macam air menitik. Memang hasil pembakaran hidrokarbon dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Gas karbon dioksida dan air. Itu hasil pembakaran hidrokarbon. Jadi air adalah salah satu hasil pembakaran. Pembakaran sebatian hidrokarbon. InsyaAllah kita akan sambung pula kepada sebatian karbon seterusnya, iaitu alkohol. Boleh? Alkohol. Alkohol ni formula dia CnH2n campur 1OH. Mana alkohol ni sebatian hidrokarbon ke tak? Ni sebatian karbon saja. Sebab hidrokarbon ni dia just ada C dengan H. Ada C ni, ada C, ada H, tapi dia ada benda lain, ada OH pula sini. So ni bukan sebatian hidrokarbon, ni adalah alkohol, adalah sebatian karbon. Sebatian karbon. Kita akan tengok alkohol ni. Apa itu alkohol? Jadi biasanya kalau awak dengar pasal alkohol ni, tak ada benda lain kan. Dengar alkohol, maruk lah. Haram itu, haram. Alkohol sebenarnya bukan arok saja. Alkohol ni banyak. Alkohol ni banyak bahan-bahan yang mempunyai alkohol. Contoh ni buah apple yang sedap ni, yang rangup ni, ada kandungan alkohol dalam dia. Buah apple, buah anggur. Sebab daripada anggur kita dapat buat arok, daripada arok. Bali, berah. Daripada tebu. Ni adalah mempunyai kandungan alkohol belakang kalau kita buat proses dia. Cuba tengok alkohol ni benda. Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ada 3 dalam ni. Alkohol ni ada 3 dalam ni. Ada hidrogen, ada sebatian karbon dan ada sebatian oksigen dalam ni. HCO. Alkohol ada 3 HCO, ataupun nak mudah buat COH apa. Sebab ada OH seperti balik alkohol. Yang kedua, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji seperti gula, anggur, apple, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Dengan nenak sekali. Mana benda-benda yang nak hasilkan alkohol ni, dia yang menggunakan proses penapaian. Nak hasil proses penapaian, yang ambil bahan. Sebab itulah kalau awak tengok arok tu, contoh alkohol yang paling memang arok lah.
Ya awak ngah benda, awak ngah ni anggur. Anggur ni antara kandungan glukosa. Glukosa ni gula reka. Glukosa, kandungan gula yang tinggi. Biasa yang gula ni yang hasil daripada kanji pun boleh. Sebab terkelawat tengok orang kecil manis, orang penyakit kecil manis ni tak boleh nak makan nasi banyak, makan pulut tak boleh. Sebab kanji ni kalau ingat tengok kanji yang dimakan, kanji ni tubuh kita akan proses menjadi glukosa. Glukosa ni gula rengkah. Kanji ni daripada karbohidrat. Sebab tu daripada makanan nasi, mi, roti. Ni tak boleh makan banyak belaka ni. Sebab benda-benda ni akan menghasilkan glukosa. Awak ingat lagi proses pencernaan. Macam mana awak makan, dia hasil pencernaan di usus semua intestine tu. Tubuh kita akan proses kanji kepada sukrosa, kepada glukosa. Proses protein, kepada asid amino. Jadi kita nak glukosa lah. Glukosa ni lah gula daripada makanan yang kita perlukan, tubuh kita perlukan. Makanlah nasi kami, jadi tubuh kita nak glukosa ni untuk membekalkan tenaga untuk proses respirasi. Proses penyediaan alkohol, ingat tadi proses kemian alkohol ni kita menamakan proses dia proses penapaian. Glukosa, ambil glukosa guna yeast. Enzim dalam yeast tu, yeast akan menghasilkan enzim zimase. Dia akan tukarkan etanol, iaitu akan tukarkan glukosa menjadi etanol. Etanol ni ni adalah alkohol. Ingat kalau ada ol kat belakang tu etanol, metanol, pentanol tu ada alkohol. So masuk etanol dan campur dengan gas karbon dioksida. Payah nak ingat kan? Sebenarnya bahagian proses penapaian ni tok nenek kita dah tahu dah buat lama dah. Beratus-ratus tahun dulu lagi dia belajar proses penapaian ni. Proses membuat alkohol etanol ni. Buat benda. Ingat tak penapaian ni? Ni kenal tak ni? Ni gambar apa ni? Ni adalah tape. Bukan tape ni binatang itu tu. Silap. Tape tu binatang hitam putih tu. Ni adalah tapai. Tapai pulu. Ataupun orang kampung panggil tape. Ya, saya tengok tak? Sedap ni musim raya berada. Ingat tak cara nak buat tape pulu ni? Siapa pernah tolong mak dia, ayah dia buat? Ni buat tape pulut ni mudah je. Cara nak buat tape pulut ni. Awak akan rasa manis kan tape pulut tu. Dia bubuh gula tak? Jok kan? Ada kadang-kadang setengah bubuh gula sikit nak suruh tambah rasa manis dia. Tapi tak ori mana tu kan. Kadang-kadang tak bubuh gula pun rasa manis letih sedap. So, macam mana dia boleh jadi rasa manis kita tu? Ni proses buat tape ni. Ingat tak proses buat tape? Mula-mula tak nak pulut. Lepas tu bubuh yeast, ataupun kalau kapur tu ada yeast dalam bentuk bulat gitu banyak, ataupun maripang tu yeast lah. Awak tengok maripang tu bukan butir-butir bulat tu yeast tak nampak, sebab yeast ni adalah mikroorganisma yang kita belajar dulu. Yeast tu tak nampak. Mikroorganisma ni benda yang kita tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tapi takkan nak jual yeast bubuh dalam paket jual, ya tak nampak apa nama ni. Jadi dia campur dengan maripang tu, campur dengan biji-biji apa kanji ke benda tu, campur gaul-gaul. Yeast dalam tu lah, membiak dalam tu. Bubuh yeast dalam tu. Lepas bubuh yeast, gaul-gaul dengan yeast. Simpan tempat gelap. Masa ni lah banyak petua kampung tak boleh kecek nak buat lah, tak boleh buat kali macam-macam lah. Petua-tua dia kata jadi macam-macam. Kalau salah buat jadi buat tape jadi merah macam-macam lah. Tu tidak dapat dibuktikan sains. Jadi kita tengok buat tak nak guna bubuh. Saya pun pernah buat eksperimen buat tape ni dengan anak-anak murid saya di sekolah SMK Durian Mah dulu. Memang saya tak tahu saya buat tape.
Tak ada benda bercakap sembuh wai liu pun. Buat tape, okey, jadi mula-mula ada. Sedap manis pula tu. Okey. Sifat tempat gelap ni apa sifat tempat gelap ni? Ni dah sifat tempat gelap ni. Sebab apa? Sebab yeast akan aktif. Aktif di tempat yang gelap. Tempat gelap. Ia akan aktif. Mana dia bergerak proses dengan tu. Sebab tu lah tak boleh simpan tempat cerah. Sebab cerah tak jadilah. Yeast tak buat kerja. Yeast tak proses kanji tu, tak tukarkan kanji tu. Yeast ni akan keluarkan enzim zimase. Zimase dia akan tukarkan kanji kepada glukosa. Tukar glukosa kepada kepada etanol. Simpan tempat gelap. Awak sehari tu boleh lah makan tape. Itulah proses penapaian. Proses penapaian tadi. Proses penapaian ni awak ambil glukosa. Pulut ni glukosa. Sebab apa dia guna pulut? Ada guna awak biasa makan tape ni lagi selain pada tape kan. Tape ubi kayu kan. Tape ubi kayu. Tape apa lagi? Orang lain tak biasa buat lagi. Rasa pulut. Sebab pulut ni kandungan kaji tinggi. Kalau buat dengan nasi, kandungan kaji dia kurang banyak pulut. Sebab itulah kalau orang penyakit macam-macam penyakit macam mana kau itu tak makan, dia kurang makan pulut ni. Kanji dia tinggi. Tape ubi kayu. Tape ubi kayu kat sama dengan proses dia. Campur dengan yeast. Nak buat eksperimen kat sekolah tu, kadang-kadang kita guna nenas. Biasanya dulu saya guna nenas. Ambil nenas tu, beli nenas, proses-proses. So untuk dapat glukosa je. Meluap belaka. So kita nak dapatkan glukosa yang kita dapat ni, nak dapatkan, kita akan glukosa ni dia akan masuk etanol, tapi dapat etanol tak tuling lah, yang kelabu tu sikit kan. Jadi nak dapat etanol tuling ni, kita buat proses penyulinan etanol pula. Yang penting proses nak buat etanol ni mudah je. Ambil glukosa, tape ni glukosa, tape tu campur dengan yeast. Supaya yeast proses. Yeast akan menghasilkan enzim zimase, dia akan hasilkan etanol. Etanol campur dengan karbon dioksida. Maknanya kalau awak jamuh masa proses itu awak rasa panas tu, dia akan memproseskan haba. Proses ni proses bebaskan haba. Kita panggil proses apa? Exothermic. Membebaskan haba. Lepas tu kalau biar 3 hari, tape tu yang akan jadi berair. Jadi berair tu ada etanol dia. Etanol. Lepas tu lah soal etanol dia, tape awak tak boleh biarkan banyak hari kat luar. Ia jadi mabuk. Awak biar lama dah keluar tu, dia akan menjadi alkohol dia tinggi. Alkohol tinggi jadi arak lah. Macam arak. Dia masam. Arak ni, alkohol ni kita boleh guna banyak penggunaan dia. Tapi kena tengok kandungan persen dia dalam makanan. Kalau tinggi memang tak ada makan. Dia ada percentage alkohol di dalam makanan yang diluluskan oleh kita punya fatwa kita. Sifat alkohol. Faham tak adik? Proses nak hasilkan alkohol. Glukosa campur dengan yeast. Proses namanya proses penapaian. Tape buat tape. Penapaian. Sifat fizik alkohol. Nak tengok sifat fizik alkohol ni guna. Awak tengok awak ambil alkohol yang kandungan alkohol kan. Ni kalau seorang hand sanitizer, pencuci tangan tu. Sebab hand sanitizer ni dia banyak. Kadang-kadang dia base kepada percentage alkohol dia. Kita tengok awak molek 99% lah. Ada sikit-sikit. Awak pernah guna tak hand sanitizer? Awak ambil hand sanitizer tu, awak cuba bubuh kat tangan, awak tengok, nampaklah warna sifat dia. Tidak berwarna putih. Tidak berwarna panggil. Yang kedua, awak ambil pada suhu bilik mana dia, awak letak pada suhu biasa, pada bilik biasa ni, dia jadi warna, jadi kerah ke tak? Dia cair. Mana pada suhu bilik dia sifat cair. Kalau buah dia peti sejuk, tu bukan suhu bilik, tu adalah suhu peti sejuk. 0 darjah Celsius dia kerah. Suhu bilik ni antara 27 darjah Celsius. Tu suhu bilik biasanya. Kalau suhu badan kita 30 net 37. 37.5 demam lah. Tu suhu badan. Ia lain suhu bilik. Suhu bilik ni 27 net 27 lebih kuat tu lah.
Okey, so bila mana awak letak dalam bilik, dia dalam keadaan cecair. Okey, mempunyai bau tu sendiri. Ada kalian setengah-setengah kalau kita pergi kat pasar raya, pecek alkohol tak tahulah bau bau dia pelik. Kan? Ada jenis mahal sikit, lain sikit, ada bau sikit. Dia ada pasal kalau hak jenis murah-murah sikit dia bau pelik, bau tengik masuk hidung. Tu ada bau tu sendiri. Tu jenis alkohol. Sama juga dengan kalau awak tengok-tengok arak tu memang bau dia kerah tu. Biasa-biasa kan. Tapi macam mana orang boleh minum juga arak tu? Okey. Padahal arak-arak ni semua sekali ramah kata dia memudaratkan dan membahayakan kesihatan haram. Tapi ada biasalah manusia ni jenis degil tak ada semua. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Apa makna dia ni? Okey. Maknanya takat didih alkohol ni dia rendah je. Sebab tu kalau awak letak kat tangan tu, kalau jenis alkohol minyak wangi, alkohol awak dalam tu. Letak minyak tangan tu dia akan mesak. Sebab takat didih rendah. Ataupun kalau awak pernah cocok kat bau kan, cocok mesti akan ambil satu alkohol dia ambil. Dia comor. Tujuan dia apa tu? Dia comor tu untuk membunuh bakteria keliling tu. Bakteria ada sekeliling kan, dia buat supaya bakteria tak pergi situ. Tempat cocok. Kalau tak comor benda tu, salah ada bakteria kat tepi-tepi tak akan masuk ke lubang cocok tu. Awak akan rasa mana? Rasa sejuk. Rasa sejuk apa sejuk ni? Sebab rasa sejuk ni sebab alkohol tu akan tersejak persekitaran, dia akan mengambil, menyerap benda haba kat tempat kita ni akan naik sekali. Lepas tu kita akan rasa sejuk. Sama juga dengan hand sanitizer ni. Awak comor rasa sejuk kan? Sebab dia proses, dan dia mengalami proses endothermic. Endothermic ni dia akan menyerap dia akan tersejak, dia akan mengambil haba sekali dia tersejak naik ke atas. Okey. Takat dia meningkat apabila dengan atom karbon. Atom meningkat ni kita belajar tadi kan. Kalau alkohol tu tadi, kalau satu tu dia panggil metanol. Okey, yang kedua etanol. Nama-nama ni berdasarkan jumlah karbon dia. Kalau C1 ni C2. Kalau propano, C3, makna karbon dia semakin meningkat. Apabila semakin meningkat, takat didih dia semakin tinggi. Maknanya kalau ambil tadi oksano, makna C dia ada 8. C8, H 2 campur 1, 16, 17, OH. Makna takat didih dia lebih tinggi. Sebab nak putuskan C, semakin banyak bilangan C, dia punya kalau belajar kimia kan, dia punya saiz dia semakin meningkat. Jadi untuk memutuskan ikatan dia semakin susah. Jadi takat didih dia semakin tinggi. Okey. Keterautan dalam air berkurang bila bilangan atom karbon meningkat. Jadi semakin ke bawah, semakin banyak karbon dia, kelarutan dia semakin berkurang. Kalau awak metanol kucak-kucak dalam air, dia larut. Kalau air tu payah nak larut, semakin payah nak larut. Okey. Semakin meningkat. Okey, jadi kegunaan yang seterusnya adalah kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Bukan untuk arak saja alkohol ni, memang banyak kegunaan alkohol. Okey, contoh dia pertama untuk bahan api. Okey, bahan api alkohol, petrol, tu bahan api belaka tu, metanol, tu bahan api, untuk bahan api. Lepas tu untuk perubatan ni apa hal tadilah, nak sapu, nak cocok ataupun nak larutkan obat-obat, dia guna alkohol belaka. Okey, kosmetik, nak larutkan bahan-bahan kosmetik tu, okey, dia guna alkohol. Alkohol ni juga sebagai pelarut kan dalam industri. Kita tengok sosok lagi macam mana bahan api ni termasuk ni gas. Okey, gas metana tu. Okey, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatang karbon organik ini mudah terbakar, menyala warna biru dan pemakaian lengkap serta bersih tanpa jelaga. Mana dia terbakar dengan lengkap,
Awak tengok pemakaran lengkap dengan tak lengkap ni, kalau awak ada gas dapur gas lama awak tak cuci, kalau dapur gas yang baru warna dia biru gini lah. Warna biru. Warna biru ni sebab pembakaran berlaku dengan lekat. Comel mana api ni panah, comel molek. Tapi lama-lama dia dah sumbat, tak basuh, tak cuci, dia akan jadi api warna kuning. Okey, kuning tu pembakaran yang kurang lengkap. Kalau awak panah buyuk apa atas ni, buyuk akan jadi hitam legam sebab jelaga. Pembakaran tak lekat dia akan menghasilkan jelaga. Jadi hasilkan jelaga. Jadi hitam legam lah. Tu nak tahu lengkap atau tak lengkap. Jadi alkohol ni sebatian yang mudah terbakar. Mudah terbakar. Sebab itulah awak jangan kalau awak guna hand sanitizer, lepas sapu hand sanitizer, jangan ada main api pula. Nyala tangan awak sikit lagi. Nyala, dia mudah terbakar. Okey, contoh alkohol digunakan sebagai bahan api bayu untuk kenderaan bermotor di Filipina. Di Filipina dia guna bahan api bayu diesel daripada alkohol lah. Daripada Filipina, kenderaan bermotor Filipina. Okey, yang kedua untuk perubatan. Perubatan yang boleh tengoklah antiseptik dan disinfektan. Ni hand sanitizer tu lah. Untuk antiseptik ni untuk orang yang comor tu supaya mencegah pembiakan bakteria, dan disinfektan ni untuk ni hand sanitizer. Awak nak bunuh bakteria tu, isbo disinfektan untuk membunuh bakteria semala yang digunakan sebagai pelarut bagi berbagai jenis ubat. Ubat-ubat ni biasa nak larut, nak buat hasilkan ubat tu, nak larutkan ubat tu, kita gunakan alkohol. Benda dalam alkohol macam-macam lah, ada cara dia buat. Yang penting dalam perubatan ni memang banyak menggunakan alkohol. Alkohol bukan arak. Arak lain, alkohol lain. Lain, beza tu. Tapi asal arak adalah alkohol, tapi bukan semua alkohol adalah arak. Okey. Dalam bidang kosmetik. Ni kosmetik. Biasanya digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barang kosmetik seperti minyak wangi, minyak lotion, minyak gincu, ia larut menggunakan alkohol. Sebab apa dia tak guna air? Air ni adalah pelarut universal. Dia boleh larut kebanyakan benda, tapi ada benda-benda yang tak boleh larut. Jadi tak boleh larut dengan air, dia guna alkohol lah. Larut guna alkohol. Okey, adalah batu-batu dia. Apa dia guna alkohol sebagai pelarut tu. Okey, so dalam industri ni lazim digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya dia dapat merupakan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cair pencuci dan makanan. Nak larut cair pencuci, nak larut makanan tu, bahan-bahan makanan dia guna alkohol belaka tu. Okey, kalau kita tengok alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pembasahan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Ester ni siri homolog juga. Okey, seperti yang karbon juga, benda-benda yang menghasilkan bau wangi yang banyak ciri-ciri ester. Sebenarnya salah satunya adalah bau wangi. Nak buat minyak wangi kita gunakan alkohol lah. Okey, jadi untuk buat ester ni kita hasil daripada campuran alkohol campur dengan asid karboksilik. Campur asid karboksilik, campur alkohol, dia akan menghasilkan ester. Buat minyak wangi ke, buat perasa-perasa makanan, minuman ke. Tu menggunakan, sebab tu kita gunakan alkohol. Alkohol ni penting. Okay. Alkohol kita boleh buat daripada alkana. Kita boleh hasilkan alkana daripada alkohol kan. Etadenia pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Dia anti beku, nama dia entadeniol. Ada all kat belakang memang alkohol. Untuk sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Taswir beku, entadeniol. Okey. So habis penggunaan alkohol. Tu kebaikan dia dalam industri, dalam perubatan, dalam benda lagi tadi, perubatan, industri, dalam penghasilan kosmetik. Ada juga alkohol ni benda yang tak comel kalau dalam industri minuman. Kita panggil arak. Kesan pengambilan alkohol ni banyak. Okey. Pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. Kita haram terus ni. Haram ambil arak ni. Daripada arak ni banyak keburukan dia. Memang keburukan, tak ada kebaikan langsung. Tak ada kebaikan langsung arak. Orang kata nak buat ubat tak boleh buat ubat. Sebab arak ni total dia haram. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Kalau buat tengok ada kes yang accident yang menyebabkan pemandu mabuk banyak sehari dua ni. Ada
tahun lepas ada satu keluarga yang mati dilanggar oleh pemandu mabuk, tinggal anak kecil lagi. Seksa siang lah. Sebab itulah agama kita, agama Islam ni mengharamkan arak. Sebab arak ni dia punya mudarat tu memang banyak sangat-sangat. Okay, daripada arak lah, kalau pernah dengar cerita wali-wali dulu, ada satu ulama, orang yang ulama jugalah, mengajar lama masuk neraka disebabkan alkohol ni lah, arak ni. Okay, dengan cerita orang tu kita lain kali. Okay, lain kali PM saya. Okey, kesan mengambil alkohol berlebihan. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemeracaran bahaya dan bergaduh. Sebab tak nak kawal. Ia jadi gaduh kata orang paksa balas paksa lah. Sebab jadi apabila minum arak ni, otak dia tak nak kawal, dia jadi macam orang gila lah. Okey, ibu mengandung minum alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayi. Kalau mak tino tu tak minum alkohol lah. Tak kira lah orang bukan Islam ke haram. Arak ni haram. Memang tak ada kebaikan rasa orang ni. Okey, untuk ibu yang mengandung, okey, menyebabkan kecacatan pada bayi. Okey, bayi dengan sindrom fetal alkohol memiliki kepala dan otak yang besar kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantu. Tengok siapa bayi yang kita lahir kalau kita mengambil alkohol ni secara berlebihan. Okey, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. Yang pertama, otak, kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran mengganggar jarak. Mabuk lah ni. Okey, mata jadi kabur, paru-paru pernafasan dia meningkat tinggi. Okey, lama-lama rosak paru-paru sebab haba akan masuk dalam tu. Jantung, kadar depan jantung meningkat, tekanan darah tinggi, belum menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, kesan dia lagi, perut, kerangsangan pada ini perut menyebabkan pendarahan dan ulcer, hati jadi rosak, panggil sel hati mati dan mengeras, sirosis nama dia. Boleh juga menyebabkan kanser hati. Ginjal pula akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Banyak bahan buangan pada alkohol ni. Okey, ginjal lama-lama rosak buah pinggang. Rosak buah pinggang seksa. Dan pundi kecing, pembuangan air kecing yang lebih kerap. Lama-lama sumbat pun dikecingkan macam-macam, jadi rosak. Jadi kesimpulannya, arak ni arak ni adalah benda yang Allah haramkan arak ni sebab dia memang memudaratkan, tak ada kelebihan sikit pun. Jadi nak tengok ada dalam ni video kesan alkohol kepada badan ni, dan ada cerita, boleh tengoklah, klik di link yang saya bagi ni, bagaimana cara arak ni mabuk, macam mana dia boleh ambil fungsi badan, macam mana dia boleh kontrol ganggu sistem badan kita. Kau boleh tengok dalam link video ni. Saya kena pasang pun tak ada dah. Okey, jadi so habis setakat tu dulu berkenaan dengan alkohol. So hari ni kita belajar 3, alkana, alkena dan alkohol. InsyaAllah kalau ada masa saya akan sambung pula dengan bahagian sebab yang karbon seterusnya, lemak. Lemak berkerin disukai ramai. Jadi setakat tu dulu daripada saya, Cikgu Syarimi bin Yusof. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.